أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi. Sekitar dalam 2 minggu lepas kita tak dapat, sekitar dalam 2 kali pertemuan kita tak dapat bersama disebabkan masalah handphone, sehingga saya tidak dapat membuat rakaman kelas ataupun siaran langsung untuk kelas-kelas di peringkat Ruak Jawi. Ala kulli hal, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bertemu semula. Walaupun sekitar 2 minggu lepas kelas yang terakhir pun terputus secara tiba-tiba. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan lagi peluang untuk dapat bersama pada petang ini untuk kita membaca dan mendalami kitab Qurratul Ain, syarah kepada matan Al-Waraqat karangan Imamul Haramain. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan menyambung kelas yang kita terputus baru-baru ni. 2 minggu lepas kita terputus sewaktu kita membicarakan tentang Al-Bayan. Sewaktu kita membicarakan tentang Al-Bayan, kelas terputus. Hari ini kita akan sambung di bahagian yang terputus tersebut biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, insya-Allah hari ini kita akan melihat apa yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Baliki terhadap kritikan sebahagian pihak bagi definisi Al-Bayan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebelum itu, untuk kita ingat kembali apa yang telah kita pelajari sekitar 2 minggu yang lepas, Al-Bayan adalah merupakan satu cara untuk mendapatkan penjelasan terhadap kalimah yang tidak jelas dalam satu ucapan. Maksudnya dalam bahasa Arab kadang-kadang suatu kalimah itu tidak dapat difahami secara serta-merta, melainkan perlu kepada al-bayan, iaitu memerlukan kepada penerangan. Maka mahu tidak mahu seseorang mujtahid sebelum mereka berijtihad, mereka tidak boleh hanya berpegang dengan dalil yang tidak jelas. Sebaliknya mereka perlu mencari penyelesaian dan penjelasan daripada dalil-dalil yang lain. Maka itu dinamakan sebagai Al-Bayan. Dalam 2 pertemuan yang lepas, kita telah diberitahu oleh Sayyidina Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalimah Al-Bayan yang kalau secara terjemahan mudah dalam bahasa Melayu kita kata penerangan, huraian, penerangan, penjelasan, itu di dalam bahasa Arab akan boleh diertikan kepada 3 perkara. Yang pertama, perbuatan seseorang yang menjelaskan. Maksudnya perbuatan seseorang yang menjelaskan satu kalimah yang tidak jelas itu, sama ada secara ucapan ke, atau secara perbuatan ke, atau secara tulisan ke, itu semuanya dinamakan sebagai Al-Bayan. Iaitu Al-Bayan digunakan untuk At-Tabyin, digunakan untuk At-Tabyin, iaitu perbuatan menjelaskan, menjelaskan suatu kalimah yang tidak jelas. Al-Bayan juga kadang-kadang digunakan dalam bahasa Arab merujuk kepada apa yang dijelaskan. Maknanya ada satu kalimah yang tidak jelas, lalu kita meminta penjelasan, iaitu kita meminta makna yang sebenarnya diinginkan, iaitu kita mahukan makna yang ingin dijelaskan. Jadi Al-Bayan juga selain daripada merujuk kepada perbuatan menerangkan, Al-Bayan juga merujuk kepada ma hasala bihi tabyin, iaitu dalil yang menjelaskan apakah sebenarnya maksud perkara yang ingin disampaikan. Maksudnya digunakan, yang pertama tadi digunakan untuk
perbuatan menjelaskan. Kadang-kadang digunakan al-bayan digunakan untuk merujuk kepada dalil, kepada hujah yang menunjukkan bahawa satu kalimah yang tidak jelas itu apa sebenarnya maksud yang diinginkan. Bukti bahawa kalimah yang tidak jelas ini yang diinginkan adalah bagian-bagian, maka dalil itu sendiri kadang digunakan digunakan kalimah al-bayan untuk merujuk kepada dalil tersebut. Dan kadang-kadang al-bayan juga merujuk kepada perkara yang dijelaskan. Maknanya ada satu kalimah yang tidak jelas, lalu kita inginkan apa sebenarnya makna yang diinginkan daripada kalimah yang tidak jelas itu, maka makna yang diinginkan itu juga kadang-kadang digunakan kalimah al-bayan. Jadi al-bayan, bila kita jumpa kalimah al-bayan dalam bahasa Arab, kadang-kadang merujukkan kepada tindakan seseorang yang menjelaskan. Kadang-kadang al-bayan adalah merupakan dalil, dalil yang menjelaskan satu benda yang tidak jelas. Kadang-kadang al-bayan juga merujuk kepada makna yang diinginkan daripada suatu kalimah yang tidak jelas. Kemudian dalam dua pertemuan yang lepas juga kita telah diberitahu oleh Sayyidina Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki bahawa Imam Al-Haramain Al-Juwaini telah mendatangkan definisi al-bayan merujuk kepada makna yang pertama bagi al-bayan, iaitu perbuatan menjelaskan sesuatu kalimah yang tidak jelas, iaitu apabila al-musannif iaitu Imam Al-Haramain berkata ikhraju syai' min hayyizil ishkal ila hayyizit tajalli. Al-bayan adalah tindakan mengeluarkan sesuatu daripada tempat yang tidak jelas kepada tempat yang jelas. Jadi yang dimaksudkan dengan at-tajalli iaitu az-zuhur dan juga al-wuduh. Zuhur iaitu nyata, al-wuduh iaitu jelas. Lebih kuranglah az-zuhur dengan al-wuduh maknanya lebih kurang. Itu yang dimaksudkan dengan at-tajalli. Jadi maknanya Imam Al-Haramain mengatakan al-bayan adalah tindakan mengeluarkan sesuatu daripada dia berada di tempat ketidakjelasan, kita keluarkan dia ke satu lokasi lain, ke satu tempat lain yang jelas. Maknanya al-bayan adalah mengeluarkan suatu perkara daripada tidak jelas kepada jelas. Maka tindakan itu dinamakan al-bayan. Jadi tahulah kita bahawa Imamul Haramain mendatangkan definisi al-bayan merujuk kepada makna yang pertama daripada tiga makna al-bayan, iaitu makna yang pertama iaitu perbuatan menjelaskan itu sendiri. Okey, di sinilah akhirnya kita 2 minggu lepas terputus kelas. Jadi hari ini kita akan sambung di bahagian yang kita tak sempat nyatakan dalam 2 minggu yang lepas. Sempat kelas setengah jam. Kemudian handset panas, lepas tu berhenti terus kelas. Hari ini kita akan masuk kepada kritikan yang didatangkan kepada definisi al-bayan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain, dan Imam Al-Khattab Al-Maliki akan menjelaskan apakah dia jawapan balas untuk mempertahankan definisi Imam Al-Haramain bagi kalimah al-bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anna Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil aini lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa urida alaihi amran. Urida alaihi amran, maksudnya urida ala ta'rifil musannifi amrani. Urida amran, maksudnya u'turida ala ta'rifi Imam Al-Haramain Al-Juwaini lil bayan bi amrayn. Itu yang dimaksudkan dengan wa urida alaihi amrani. Ada dua perkara yang telah didatangkan untuk menolak ataupun untuk mengkritik dan definisi yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi dhamir pada alaihi itu kembali kepada ta'rif al-bayan yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Apa definisi al-bayan yang didatangkan oleh Imamul Haramain?
ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Jadi ada dua kritikan yang didatangkan oleh sebahagian para ulama untuk menolak apa yang didatangkan ataupun untuk mengkritik definisi al-bayan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ahaduhuma annahu la yashmalu at-tabyina ibtida'an qabla taqriril iskal li'annahu laysa fihi ikhrajun min hayyizil iskal. Okey, kritikan yang pertama, salah satu di antara dua kritikan ini adalah yang pertamanya annahu ay anna hadha ta'rif, sesungguhnya ta'rif ini, definisi al-bayan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain ini la yashmalu tabyin ibtida'an. Definisi ini dia tidak mencakupi, dia tidak merangkumi penjelasan, tindakan menjelaskan secara pada awal permulaan, sebelum qabla taqriril iskal, sebelum didatangkan atau dijelaskan atau diisbatkan sebarang kemuskilan. Maksud dia apa? Ulama yang mengkritik dalil ataupun ulama yang mengkritik definisi al-bayan di sini menyatakan bahawa definisi Imam Al-Haramain menyatakan al-bayan adalah ikhraju syai', mengeluarkan satu benda daripada tak jelas kepada jelas. Maknanya kalau benda itu tidak jelas, datang seseorang menjelaskan apakah yang dimaksudkan daripada kalimah yang tidak jelas tersebut, barulah dinamakan al-bayan. Tetapi kalaulah seseorang itu terus menjelaskan satu perkara sebelum orang menimbulkan kemuskilan, maka itu tidak dinamakan sebagai al-bayan kalau berdasarkan semata-mata definisi Imamul Haramain Al-Juwaini. Kerana Imam Haramain menyatakan al-bayan adalah tindakan seseorang yang mengeluarkan satu benda daripada tidak jelas kepada jelas. Tak jelas ni maknanya orang dengar satu kalimah dia tak faham. Maknanya kalau dia dengar dia faham terus, itu tak dinamakan sebagai tidak jelas, maknanya itu jelas. Jadi katakan seseorang itu dia mendatangkan satu kalimah yang mengandungi unsur tak jelas, tetapi orang yang mendengar belum lagi dapat belum lagi menjumpai di mana yang tidak jelas. Sebelum sempat dia bertanya, sebelum sempat dia menjumpai di manakah tempat yang tidak jelas ataupun apakah kalimah yang tidak jelas, tiba-tiba telah dijelaskan oleh orang yang mendatangkan kalimah tersebut. Maknanya katakan ada dua orang, saya bercakap dengan seorang sahabat saya sebut, saya kata kepada dia, akhi wallahi inni uhibbul ain, wahai saudaraku saya betul-betul suka kepada al-ain. Dia dengar ayat saya tu, sebelum sempat dia berfikir bahawa dalam ucapan saya ni ada benda yang tidak jelas, dia dengar, tak sempat dia fikir adakah benda yang tak jelas dalam ayat saya, iaitu pada kalimah al-ain sebenarnya, iaitu kalimah yang tidak jelas. Sebelum sempat dia menjumpai kalimah yang tidak jelas, terus saya sebut wa uridu bil ain ainal baqarah. Yang saya maksudkan dengan mata di sini adalah mata lembu. Jadi saya kata kepada kawan saya sebenarnya suka kepada ain. Ain yang saya maksudkan adalah mata lembu. Tak sempat dia berfikir ataupun merasai ada benda yang tidak jelas, saya jelaskan terus kepada dia. Maka kalau ikut definisi Imamul Haramain, di sini tidak dianggap sebagai al-bayan kalau semata-mata melihat kepada definisi. Kerana definisi Imamul Haramain menyatakan bahawa al-bayan adalah tindakan seseorang yang menjelaskan benda yang tidak jelas kepada keadaan yang jelas. Maknanya kalaulah dia sebut satu kalimah dan dia jelaskan terus tanpa orang menimbulkan persoalan, apa maksud kalimah ni? Apa maksud kalimah ni? Maka kalau ikut definisi Imamul Haramain, itu tidak dianggap sebagai al-bayan. Sedangkan orang itu dia sebenarnya sudah melakukan tindakan menjelaskan. Maknanya sepatutnya definisi Imamul Haramain
bukan hanya mencakupi keadaan seseorang yang tidak jelas lalu minta penjelasan lalu kita jelaskan. Sebaliknya definisi ini, kalau ikut ulama yang mengkritik ini, kalau ikut mereka, sepatutnya definisi ini dia juga turut merangkumi satu keadaan, iaitu penjelasan secara serta-merta sebelum ditimbulkan kemusykilan. Jadi dia nak bagi tahu hadza ta'rif ghairu jami'. Definisi yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain ini tidak mencakupi semua individu penjelasan. Ada benda sepatutnya dia juga dinamakan sebagai al-bayan, tetapi Imam Al-Haramain mendatangkan definisi dan definisi Imam Al-Haramain tidak mencakupi perkara tersebut. Tidak mencakupi perkara tersebut. Jadi definisi yang tidak mencakupi semua perkara yang sepatutnya berada dalam afrad al-mu'arraf, berada dalam individu yang termasuk di dalam definisi, sebarang definisi yang seperti itu keadaannya, ia tidak dianggap definisi yang sempurna. Sebab apabila kita nak mendatangkan satu definisi bagi satu perkara, definisi yang kita datangkan hendaklah mencakupi semuanya sekali. Contoh, kalau orang tanya, apa sebenarnya manusia? Manusia ni apa? Manusia ni apa? Lalu saya kata manusia adalah haiwan. Haiwan yang beragama Islam. Saya kata begitu. Contoh, seorang manusia adalah benda hidup. Al-hayawan di sini maksudnya zu hayatin. Benda hidup yang beragama Islam. Maksudnya satu benda hidup yang dia mempunyai roh dan mempunyai kehendak, dan dalam masa yang sama dia beragama Islam. Kalau saya mendatangkan definisi manusia seperti itu, maka orang boleh kritik, ini bukan definisi yang mencakupi semua individu manusia. Sebab manusia ini, dia memanglah dia mempunyai roh, dia adalah benda hidup, tetapi tidak disyaratkan seseorang itu hanya dianggap manusia kalau dia beragama Islam. Cuma adalah manusia yang beragama Islam, macam kita. Ada juga manusia yang tidak beragama Islam. Jadi kalau ikut definisi ini tidak merangkumi seluruh individu manusia. Sepatutnya dia kena sebut al-insan huwa hayawan natiq. Manusia adalah benda hidup yang mampu untuk berfikir. Bukan maksudnya manusia yang mampu berfikir yang beragama Islam. Sebab kalau dia mendatangkan definisi manusia adalah benda hidup yang mampu berfikir yang beragama Islam, maka dia telah menyempitkan definisi ini kepada sebahagian manusia dan tidak menyeluruh kepada semua manusia. Jadi definisi macam ni tidak dianggap sempurna kerana dia tidak merangkumi, dia tidak jami'. Dalam bahasa Arab kata hadza ta'rif ghairu jami'. Definisi ini tidak menyeluruh. Definisi ini tidak menyeluruh. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila didatangkan definisi ini, maka ketika ini Imam Al-Hattab tidak pula mendatangkan sebarang jawapan balas untuk mempertahankan mempertahankan definisi ini. Saya dia tidak datangkan. Sebentar, nak tengok sekejap. Imam Al-Hattab akan mendatangkan dua kritikan terhadap definisi Al-Bayan yang ditulis oleh Imam Al-Haramain. Cuma beliau akan mempertahankan, beliau akan menjawab balik, membalas balik kritikan yang kedua, tanpa beliau mendatangkan jawapan kepada kritikan yang pertama. Lalu kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, Imam Al-Hattab tak jawab kritikan ini kerana jawapannya adalah jelas. Apa jawapan yang jelas itu? Kata Syekh Said Shaltut hafizahullah subhanahu wa taala, kritikan yang mengatakan bahawa sepatutnya al-bayan bukan hanya merujuk kepada penerangan selepas timbul persoalan, timbul kemusykilan, sebaliknya al-bayan turut merangkumi sebarang benda yang berlaku penjelasan walau tidak timbul kemusykilan. Kata Fadilatul Syekh Said, ini adalah definisi al-bayan secara lughah, secara bahasa.
yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini sewaktu beliau mengatakan al-bayan ikhraju syai' min haizil iskal ila haizi tajalli, ini adalah definisi al-bayan secara istilah. Jadi kritikan itu merujuk kepada definisi al-bayan dari sudut bahasa. Maksudnya apa saja penerangan itu secara bahasa. Sedangkan Imam Al-Haramain ketika beliau mendatangkan definisi al-bayan, beliau bukan ingin mendatangkan definisi al-bayan secara dari sudut bahasa. Sebaliknya beliau ingin mendatangkan maksud al-bayan dari sudut ilmu usulul fiqhi. Yang mana al-bayan yang dimaksudkan dalam ilmu usul fiqh adalah merujuk kepada kalimah yang tidak jelas. Lalu kita terpaksa meminta penjelasan. Maknanya berlaku ketidakjelasan, lalu datanglah huraian. Maka oleh kerana Imamul Haramain mendatangkan definisi al-bayan berdasarkan ilmu usul fiqh, maka beliau mendatangkan definisi dengan menyatakan al-bayan adalah tindakan seseorang ataupun tindakan menjelaskan sesuatu perkara yang tidak jelas dikeluarkan kepada satu keadaan yang jelas. Jadi ini adalah jawapan yang didatangkan oleh Fadilatul Syekh Said bin Shaltut hafizahullah dalam menyatakan bahawa kritikan yang pertama terhadap definisi al-bayan adalah tidak dijawab oleh Imam Al-Hattab, kerana seakan-akan Imam Al-Hattab nak menyerahkan kepada kita untuk fikir apa jawapannya. Jawapan dia sangat jelas, kata Fadilatul Syekh Said, kerana kritikan ini merujuk kepada definisi bahasa. Sedangkan al-bayan yang diinginkan oleh Imam Al-Haramain merujuk kepada al-bayan dari sudut ilmu usulul fiqhi. Ambil contoh macam inilah. Kalau orang tanya saya, apa maksud khilaf? Saya kata khilaf maksudnya perbezaan bahasa, perbezaan pandangan, percanggahan pandangan. Orang tu kata salah jawapan tu. Al-khilaf adalah kesilapan. Sebab dia kata, kalau kita buka kamus dewan, kita akan jumpa khilaf bermaksud silap. Jadi kalau seorang telah melakukan kesilapan, dia boleh kata, maafkan saya atas kekhilafan yang berlaku. Kalau ada orang kritik apa yang saya sebut peringkat awal, saya kata al-khilaf adalah percanggahan pandangan, perbezaan pandangan. Kalau ada orang kritik, orang kata khilaf adalah kesalahan, bukan percanggahan. Buktinya dalam kamus dewan dinyatakan khilaf adalah kesalahan. Maka saya boleh jawab balik, Syekh, saya boleh jawab balik, wahai tuan yang bertanya, saya ingat kamu tanya tadi khilaf dari sudut bahasa Arab. Kamu kritik saya dari sudut bahasa Melayu, khilaf pada pandangan bahasa Melayu. Sedangkan saya menjawab soalan tadi berdasarkan apakah erti khilaf dari sudut istilah. Dari sudut istilah para ulama ketika mereka menyatakan kitab-kitab mereka telah berlaku khilaf di kalangan para ulama. Bukan maksudnya telah berlaku kesilapan di kalangan para ulama, sebaliknya sudah berlaku perbezaan pandangan. Jadi kalau ada orang kritik, saya kata ya sila tu pula. Kamu nak kritik, kamu kritik benda yang saya tak maksudkan. Kerana ketika saya sebut al-khilaf, saya maksudkan khilaf secara istilah para ulama. Yang kamu pula pergi kritik secara bahasa, itu pulang kalau kamu nak kritik. Tetapi sebenarnya kamu kritik benda yang saya tidak maksudkan. Kritik ni sepatutnya benda silap kita kritik. Sedangkan yang saya sebut itu adalah betul berdasarkan istilah para ulama, maka tidak boleh dikritik berdasarkan dimensi yang lain. Jadi macam tu jugalah tajuk kita pada hari ini bila sebut al-bayan. Imam Al-Haramain kata al-bayan adalah tindakan mengeluarkan satu perkara daripada suasana tidak jelas kepada suasana jelas. Kalau ada orang kata salah tu, salah, kerana ketika itu definisi ini tidak tepat. Kenapa? Kerana al-bayan adalah semata-mata penjelasan. Tak kiralah memang orang tak jelas ke atau semua orang jelas, tapi saya nak jelaskan juga. Itu juga dianggap penjelasan. Kalau ada orang kritik begitu, lalu orang tu kata definisi yang kamu datangkan tadi tak tepat, maka Imam Haramain boleh kata, yang kamu kritik saya itu secara bahasa. Saya bukan mendatangkan definisi al-bayan secara bahasa. Saya ingin mendatangkan definisi bayan secara istilah ilmu usulul fiqhi.
maka disebabkan kritikan ini sebenarnya tak betul, kritikan ini sangat tersasar, maka seakan-akan itulah sebab Imam Al-Hattab Al-Maliki tidak mendatangkan sebarang jawapan balas terhadap definisi, terhadap kritikan yang pertama, terhadap kritikan yang pertama. Baik, kritikan yang kedua, kritikan yang kedua bagi definisi Al-Bayan pula adalah والثاني أن التبيين أمر معنوي والمعاني لا توصف بالاستقرار في الحيز فذكر الحيز فيه تجوز وهو مجتنب في الرسم. Ini adalah kritikan yang kedua yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab. Beliau menghikayatkan, beliau menceritakan ada ulama mengkritik Imam Al-Haramain dari sudut ini. Apa dia? Kritikan yang kedua kata Imam Al-Hattab adalah, orang itu sebut, sebagai ulama sebut, sesungguhnya at-tabyin, tindakan seseorang yang menjelaskan sesuatu perkara yang berlaku sama-sama tersebut, tindakan penjelasan itu, penjelasan adalah merupakan satu perkara yang bersifat maknawi. Satu perkara yang bersifat bukan objek. Dia adalah satu sifat. Sebab kita ada zat, kita ada sifat. Zat adalah benda, objek. Sifat adalah benda yang bertepek pada zat. Dan dia tidak boleh wujud secara sendiri. Dia mesti bertepek pada zat. Itu yang dimaksudkan dengan sifat. Jadi contoh, macam saya tuan-tuan sedang bercakap dengan tuan-tuan ni, saya menjelaskan kepada tuan-tuan, tindakan saya menjelaskan apa yang diinginkan oleh Imam Al-Hattab itu adalah merupakan satu sifat. Dia bukannya objek. Masa saya menjelaskan tu bukan keluar benda 4 segi ke 3 segi ke, keluar kerih ke daripada mulut saya, tak ada. Tak ada keluar apa. Dia sebenarnya adalah merupakan benda yang bersifat maknawi. Contoh macam perasaan sedih, perasaan gembira, perasaan lapar, sakit perut. Itu semua adalah perasaan, perasaan yang tidak bersifat objek. Sebab ini dia adalah bersifat maknawi. Lalu kata Imam Al-Hattab, orang yang mengkritik yang mengkritik definisi Imam Al-Haramain Al-Juwayni mengatakan, wal ma'ani la tusafu bil istiqrari fil hayyiz. Maka oleh kerana penjelasan, tindakan menjelaskan satu perkara itu bersifat maknawi, bersifat makna, bukan bersifat objek. Benda yang bersifat makna ni dia tidak bersifat dengan bertempat pada satu lokasi. Dia tidak berlokasi. Dia tak ada istilah dia ada tempat. Sebab yang bertempat ni objek. Macam saya bertempat, saya berada di satu lokasi, maka saya yang bertempat. Adapun sifat menepek kepada benda yang bertempat. Dalam ilmu akidah pun kita akan bicara perkara ini apabila kita membicarakan tentang bahawa makhluk ini adalah semua benda yang baharu yang diciptakan oleh Allah. Kemudian apabila dibincangkan bahawa Allah tidak seperti makhluk, maka kenapa? Sebab makhluk contohnya bertempat, maka mustahil Allah bertempat. Okey? Sebab tempat adalah satu objek yang diduduki oleh satu objek yang lain. Pada objek yang menduduki tempat, padanya ada sifat. Maka ma'ani dia tidak berlokasi, dia berada, dia adalah diikat dengan pada satu zat, yang zat itu yang bertempat. Jadi apabila Imam Imam Al-Haramain mengatakan al-bayan adalah ikhraju syai' min hayyizil iskal, mengeluarkan sesuatu, maksudnya mengeluarkan benda yang tidak jelas, benda yang sama-sama itu daripada tempat, min hayyiz, daripada lokasi, daripada tempat yang tidak jelas kepada tempat yang jelas, maka disebut kalimah tempat. Al-hayyiz. Al-hayyiz adalah merupakan al-makan dalam bahasa Arab, iaitu tempat, sama erti dengan
al-makan. Jadi al-hayyiz, al-makan itu merujuk kepada tempat, iaitu satu zat yang pada zat itu ada zat lain berada padanya. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka yang duduk, yang bertempat itu adalah zat, adalah objek, bukannya sifat. Sedangkan menjelaskan sesuatu perkara itu bukan objek, itu adalah sifat. Sifat dia tidak bertempat, sebaliknya dia adalah kita kata dia adalah diikat ataupun dia adalah berada, walaupun berada itu macam bunyi tempat tetapi dia sebenarnya bertepek. Okey, bolehlah dia bertepek pada satu zat. Yang zat itu yang bertempat. Macam saya contohnya kulit saya, kulitnya coklat. Warna coklat itu bukan zat, dia adalah sifat. Dia tidak warna coklat itu bukan berada di satu objek yang dipanggil tempat. Sebaliknya dia adalah sifat bagi wajah saya, bagi kulit saya, dan diri saya pula barulah bertempat. Okey, jadi maknanya orang yang mengkritik Imam Al-Haramain nak bagi tahu, kamu telah menggunakan sifat dan kamu menjadikan sifat itu punya lokasi pada definisi kamu. Sebab kamu kata ikhraju syai' min haizil iskal ila haizit tajalli. Mengeluarkan satu perkara daripada lokasi tidak jelas kepada lokasi yang jelas. Jadi sedangkan lokasi itu merupakan sifat zat, merupakan sifat bagi objek, dan ia bukan sifat bagi sifat. Dia bukan sifat bagi perkara yang bersifat abstrak, yang bersifat maknawi. Maka kata Imam Al-Hattab, orang yang mengkritik Imam Al-Haramain mengatakan fadhikrul hayyizi fihi tajawuzun wa huwa mujtanabun fir rasmi. Maka dalam definisi Imam Al-Haramain bagi kalimah al-bayan, ada unsur telah disebut tempat, lokasi. Sedangkan lokasi adalah merupakan perkara yang sinonim dengan zat yang lain, bukannya sinonim dengan sifat. Maka bila sebut sifat bertempat, maka ini adalah majaz. Dia ada unsur majaz. Macam bila main majaz ni adalah kita menyatakan satu benda yang kalau diteliti semata-mata secara huruf kalimah yang digunakan, maka dia adalah salah. Tetapi kita tak nak kata orang tu salah, kita kata orang itu menggunakan bahasa cantik, bahasa indah. Contoh kalau saya kata, sudah lama tidak pulang ke kampung halaman, sungai-sungai di rumah menangis menunggu kedatanganku. Contoh, mana ada sungai menangis? Menangis itu sifat manusia, bukan sifat sungai. Tapi kalau semata-mata kita hukum ayat saya tadi, maka orang kata ini pembohong besar. Sejak bila sungai menangis? Sejak bila gunung ganang bersedihan? Itu tak betul. Gunung ganang dia bukan ada sifat. Sedih dan sebagainya itu sifat orang, itu sifat makhluk yang bernyawa. Maka untuk kita kata orang ini tidak bercakap dusta, kita kata sebenarnya orang ini menggunakan bahasa cantik, bahasa majaz. Bahasa digunakan satu kalimah bukan pada maknanya yang sebenarnya, sebaliknya pada makna yang di sebaliknya itu. Jadi kata orang yang mengkritik Imam Al-Haramain ini, apabila Imam Al-Haramain menggunakan kalimah tempat dan ia merujuk kepada satu benda yang bersifat abstrak, bersifat maknawi, iaitu penjelasan itu, maka berlakulah al-majaz dalam ta'rif, dalam definisi al-bayan. Sedangkan penggunaan majaz, menggunakan sebarang kalimah majaz, menggunakan sebarang majaz di dalam definisi adalah dijauhi. Wa huwa ay wal majaz ataupun wat tajawuz mujtanabun, maksud dia mubta'adun, maksud dia matrukun fir rasmi. Menggunakan sebarang perkara yang bersifat majaz itu adalah dijauhi, ditinggalkan, tidak digunakan pada ar-rasm, maksud dia pada ta'rif. Fir rasmi ay fit ta'rif. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kritikan yang kedua ni nak bagi tahunya, Imam Al-Haramain sudah menggunakan konsep majaz di dalam definisi,
Sedangkan definisi tidak boleh menggunakan konsep majaz. Dia hendaklah menggunakan konsep yang tidak bersifat majaz. Sebab majaz ni kadang-kadang orang tak faham. Tapi kalau bahasa jelas-jelas pun orang faham. Maka disebabkan itulah al-majaz tidak digunakan di dalam definisi. Sedangkan Imam Haramain sewaktu mendatangkan definisi al-bayan sudah menggunakan konsep majaz. Kerana beliau menjadikan satu benda yang bersifat maknawi berlokasi. Lokasi. Sedangkan lokasi itu bukan sifat kepada sifat. Sebaliknya lokasi itu dia adalah merupakan satu perkara yang sinonim dengan zat, dengan objek. Okey. Jadi inilah kritikan yang kedua. Lalu Imam Al-Hattab Al-Maliki mendatangkan jawapan balas untuk menolak kritikan ini bagi mempertahankan definisi al-bayan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kata beliau, wa ujiba bi anna al-murada bi qawlihi ikhraju syai' min hayyizil ishkal dhikruhu wa ja'luhu wadiha. Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haramain sewaktu beliau menyebut kalimah ikhraju syai' min hayyizil ishkal, mengeluarkan. Mengeluarkan tu pun ada konsep majaz juga, sebab benda yang dimasukkan, yang dikeluarkan itu sebenarnya adalah objek. Saya masukkan barang yang dihantar oleh pihak Shopee contohnya ke dalam rumah saya. Saya mengeluarkan sampah daripada rumah saya dan saya letakkan di tong sampah. Mengeluarkan, memasukkan itu juga merujuk kepada objek. Dia bukan merujuk kepada benda yang bersifat maknawi. Jadi dalam definisi Imam Haramain ini banyak ada konsep majaz. Ikhraj, mengeluarkan sesuatu daripada lokasi tidak jelas. Jadi kata Imam Al-Hattab, yang dimaksudkan oleh Imam Haramain dalam definisi ini adalah zikruhu wa ja'luhu wadiha. Maksud mengeluarkan sesuatu daripada tempat yang tak jelas kepada tempat yang jelas adalah menyebut perkara tersebut dan menjadikan ianya jelas. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Jadi kata Imam Al-Hattab lagi, wal muradu bil hayyizi madhinnatul ishkal wa mahalluhu wallahu a'lam. Lalu yang dimaksudkan, jadi yang dimaksudkan dengan ikhraju syai' itu adalah zikruhu, mengeluarkan satu benda daripada benda yang tak jelas kepada benda yang jelas. Maksud mengeluarkan itu adalah menyebut benda yang tidak jelas itu dan menjadikan ianya jelas dan terang benderang. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ikhraj. Kemudian yang dimaksudkan dengan al-hayyiz, iaitu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, al-hayyiz iaitu lokasi. Maksud dia bukan objek yang merupakan tempat bagi objek lain. Cuma yang dimaksudkan adalah mazinnah. Mazinnah, apa maksud mazinnah tuan-tuan yang dirahmati Allah? Mazinnah iaitu satu tempat, satu keadaan yang kewujudan suatu benda lain itu kita sangka dia di situ. Maknanya kita boleh kata mazinnah ini adalah sebagai keadaan. Kita boleh kata mazinnah di sini maknanya keadaan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh al-hayyiz adalah mazinnatul ishkal wa mahalluhu. Di manakah terletaknya benda yang tidak pasti itu? Itu yang dimaksudkan dengan al-hayyiz. Bukannya satu lokasi, Selangor ke, Kuala Lumpur ke, Perak ke, bukan itu. Sebaliknya yang dimaksudkan dengan al-hayyiz dan definisi ini iaitu kalimah yang kita menyangkanya ia tidak jelas. Kalimah yang kita menganggapnya ia tidak jelas. Jadi tempat berlaku ketidakjelasan itu, iaitu kalimah yang tidak jelas itu, di situlah yang dinamakan, yang dimaksudkan dengan al-hayyiz. Itu yang dimaksudkan dengan al-hayyiz. Jadi Imam Al-Hattab nak bagi tahu, maknanya secara kalau kita lihat cara Imam Al-Hattab menjawab apa yang disebutkan oleh cara Imam Al-Hattab menjelaskan keinginan Imam Al-Haramain, seakan-akan beliau nak bagi tahu
memanglah definisi sepatutnya tidak boleh menggunakan unsur majaz. Kerana majaz menyebabkan orang tak faham. Sedangkan tujuan definisi adalah menjelaskan benda yang tak jelas. Macam mana kita nak jelaskan benda yang tak jelas menggunakan kalimah yang tak jelas? Ya tak boleh. Kita hendaklah menjelaskan benda yang tidak jelas dengan kalimah yang jelas. Tetapi itu sekiranya kalimah majaz itu tidak jelas. Tetapi kalau kalimah al-majaz itu walaupun digunakan kalimah al-majaz tetapi orang boleh faham, maka tidak menjadi masalah untuk mendatangkan definisi bagi satu perkara yang padanya ada unsur majaz tetapi orang faham. Kerana tujuan definisi adalah menjelaskan benda yang tak jelas. Tak kiralah sama ada kita nak jelaskan benda yang tak jelas itu menggunakan kalimah-kalimah yang jelas, yang setiap kalimah itu memang sangat jelas, atau kita juga menggunakan kalimah-kalimah yang tidaklah jelas secara biasanya, tetapi bila orang dengar orang faham. Dia jadi jelas juga. Jelas dengan secara majaz. Majaz yang difahami. Maka ketika itu tidaklah menjadi sebarang masalah untuk menggunakan kalimah seperti itu. Seperti itu. Jadi sebab tu Imam Al-Hattab nak beritahu. Sekarang Imam Al-Hattab kata takkan tak faham kot. Bila sebut ikhraju syai' min haizil iskal ila haizil tajalli. Maksud dia tempat yang tak jelas, iaitu kalimah yang tak jelas itu, kita sebut ini kalimah yang tak jelas, lalu kita datangkan apa yang dimaksudkan oleh kalimah itu. Sangat jelas bila kita tengok definisi Imam Al-Haramain. Walaupun Imam Al-Haramain menggunakan kalimah mengeluarkan, sedangkan mengeluarkan itu merujuk kepada objek secara hakikahnya. Tetapi bila kita kata mengeluarkan satu kalimah daripada tidak jelas kepada jelas, ada orang tak faham ke? Fahamlah maksud dia mengeluarkan itu, iaitu menyebut benda yang tak jelas itu, dan iaitu tempat, iaitu kalimah yang tak jelas itu, kita menyatakan apakah maksud yang diinginkan oleh kalimah yang tidak jelas tersebut. Jadi walaupun Imam Al-Haramain menggunakan kalimah-kalimah majaz, iaitu kalimah ikhraj, kemudian digunakan kalimah hayyiz, dua kalimah ini sebenarnya merujuk kepada objek pada hakikatnya. Lalu Imam Haramain menggunakan kalimah ini merujuk kepada maknawi, iaitu merujuk kepada tindakan menjelaskan itu. Sedangkan tindakan menjelaskan itu bukan objek. Maka beliau telah menggunakan konsep majaz. Kerana menggunakan satu benda bukan pada keadaan biasa yang digunakan bagi kalimah tersebut. Jadi walaupun dalam definisi Imam Al-Haramain ada unsur majaz, tetapi definisi ini tidak ada masalahnya. Kenapa? Kerana majaz yang digunakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini difahami oleh kita. Maknanya bukan semua definisi yang ada unsur majaz ditolak. Yang hanya ditolak adalah apabila definisi bagi al-majaz itu tidak difahami. Satu benda yang tidak difahami. Saya nak jelaskan satu benda yang tak jelas. Orang kata, Ustaz, naga tu apa? Naga adalah merupakan satu cahaya. Orang pening, cahaya apa pula kan? Udah nak jelaskan makna naga tu, kita gunakan kalimah yang berbelit-belit sampai orang tak faham. Kononnya nak menggunakan majaz. Tapi majaz kita itu tidak boleh diterima di dalam definisi naga. Contohnya bila kita kata naga adalah merupakan satu contohlah, saya pun tak tahu nak gunakan apa definisi bagi naga. Kita gunalah apa kalimah pun. Satu nyalaan api yang tersembur, sedangkan naga itu bukan nyala api. Naga itu yang mengeluarkan api kalau kata orang lah. Jadi saya telah menggunakan unsur majaz. Jadi kalau sampai orang pun tak faham apa yang saya maksudkan, barulah tak boleh menggunakan majaz seperti ini. Tapi kalau digunakan majaz dan orang faham apa yang kita inginkan, maka ketika itu tidak menjadi masalah untuk menggunakan unsur majaz di dalam definisi. Jadi dengan ini, definisi Imamul Haramain yang menyatakan al-bayan adalah tindakan mengeluarkan sesuatu daripada lokasi tidak jelas kepada lokasi jelas, ini tidak ada sebarang masalah bagi definisi ini. Walaupun ada dua kritikan yang telah kita sebutkan tadi, iaitu kritikan yang pertama, definisi ini tidak menyeluruh kerana hanya mencakupi penjelasan yang padanya ada keraguan. Sedangkan penjelasan ini, kata mereka, bukan hanya merujuk kepada benda yang tak jelas,
sebenarnya penjelasan ini adalah semata-mata tindakan menjelaskan. Tidak kiralah benda itu difahami atau tidak difahami, jelas atau tidak jelas. Kita dah kata dah tadi dengan jawapan bahawa definisi dalam kitab usul fiqh ini bukan definisi secara bahasa. Ini definisi secara istilah ilmu usul fiqh. Dalam istilah ilmu usul fiqh, al-bayan memang benda yang tidak jelas. Berlaku ketidakjelasan, lalu didatangkan penjelasan. Yang kamu kata al-bayan itu merujuk kepada tindakan menjelaskan. Tak kiralah benda orang dah jelas ke, orang tak jelas lagi ke, tetap dinamakan penjelasan. Contoh saya kata kepada tuan-tuan, ya jamaah, al-insan huwal hayawanun natiq. Wahai kawan-kawan, manusia adalah benda hidup yang mampu berfikir. Tuan-tuan kata, sejak bila kami tak faham? Memang dulu kami tahu manusia itu haiwan natiq. Jadi kalau ikut definisi bahasa, itu juga dinamakan al-bayan. Tetap dinamakan al-bayan. Tetapi dalam istilah ilmu usul fiqh itu tidak dinamakan al-bayan. Kerana kalimah al-insan wal hayawan natiq ataupun al-insan itu sendiri memang difahami bahawa dia adalah hayawan natiq. Jadi al-bayan dalam ilmu usul fiqh hanya merujuk kepada kalimah yang tidak jelas. Lalu kita menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh kalimah tersebut. Kemudian kritikan yang kedua yang didatangkan di sini juga ditolak, iaitu kritikan yang mengatakan dalam definisi Imam Al-Haramain ada unsur majaz, ada unsur digunakan kalimah ikhraj, digunakan kalimah al-hayyiz, sedangkan al-hayyiz merujuk kepada lokasi. Lokasi adalah satu objek ataupun satu zat yang padanya zat lain. Ada zat lain menumpang padanya. Maka itu dinamakan lokasi. Sedangkan menjelaskan itu bukan zat. Dia adalah sifat. Maka ketika itu berlakulah majaz. Dan majaz tidak boleh digunakan dalam definisi. Kita kata, siapa kata al-majaz tidak boleh digunakan dalam definisi? Bukan semua majaz tidak boleh digunakan dalam definisi. Al-majaz yang digunakan dalam definisi adalah sah sekiranya majaz itu difahami. Kalau tidak difahami, barulah tidak boleh menggunakan al-majaz dalam definisi. Lalu Imam Al-Hattab kata, ikhraj. Yang kamu kata tak jelas. Betul ke tak jelas? Orang bila dengar ikhraju syai', orang semua faham. Maksud dia menyebut, menyatakan kalimah mana yang tak jelas, lalu kita menjadikan kalimah itu jelas. Maka ini yang dimaksudkan dengan ikhraj, dan ini yang dimaksudkan dengan hayyizil iskal. Jadi ikhraj adalah zikruhu, ikhraju syai' min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Maksud dia zikruhu wa ja'luhu wadhiha. Kita sebut mana kalimah yang tak jelas, kemudian kita nyatakan apakah yang dimaksudkan oleh kalimah tersebut. Jadi kalau kita amati definisi Imam Al-Haramain, walaupun beliau menggunakan kalimah al-hayyiz, tapi maknanya jelas yang dimaksudkan di sini. Tak ada siapa pun faham. Al-bayan itu merujuk kepada satu objek yang berada di satu tempat. Tak ada siapa pun faham gitu. Bahkan kita semua akan faham, oh maksud dia yang dimaksudkan dengan al-hayyiz bukan lokasi tempat, bukan Kuala Lumpur, bukan Perak, bukan Selangor, bukan Mesir. Bukan, itu memang tempat betul-betul. Tapi yang dimaksudkan dengan tempat di sini iaitu kalimah yang disangka, yang kita menyangka bahawa kalimah itu tidak jelas. Mazinnatul iskal, lokasi ataupun tempat di manakah letaknya ketidakjelasan tersebut. Contoh kalau saya kata kepada tuan-tuan, wallahi ana uhibbul ain. Jadi di manakah tempat yang tak jelas? Kalimah al-ain. Tuan-tuan pun menjawab, boleh saya tanya, aina makanul iskal? Di manakah lokasi yang tak jelas? Tuan-tuan tak kata pun salah saya soalan tu. Sebab lokasi merujuk kepada Kedah, Perak, Selangor. Sedangkan benda yang tak jelas ini dia merupakan sifat, dia bukan zat. Kalau zat baru boleh kata Hairul Nizam di Kuala Lumpur, tuan-tuan berada di Mesir contoh. Itu baru boleh dikatakan objek yang berada di satu objek yang lain. Tak ada orang timbulkan soalan itu. Kerana orang faham, oh maksud dia lokasi yang tak jelas, maksud dia kalimah yang padanya ada kesamaran. Jadi al-hayyiz adalah mazinnatul iskal wa mahalluhu wallahu a'lam. Jadi Imam Al-Hattab nak bagi tahu, walaupun Imam Al-Haramain mendatangkan dua kalimah yang padanya ada unsur al-majaz, iaitu kalimah ikhraj dan juga kalimah hayyiz, namun setiap kalimah ini jelas maknanya. Maka apabila majaz itu jelas maknanya, tidak menjadi masalah untuk al-majaz digunakan di dalam
sesuatu definisi. Alhamdulillah, walaupun kita baca sikit hari ini, tapi moga-moga bermanfaat dan moga-moga jelas. Subhanallah, maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, seseorang ulama itu apabila dia ingin mendatangkan satu perkara, kadang-kadang kita tengok selapis, kita rasa dia salah. Tapi bila kita rujuk cara kefahaman ulama lain terhadap kalimah seseorang ulama, kita kata subhanallah. Rupanya kita sangka salah, rupanya di sebalik itu ada penjelasan yang begitu teliti yang diinginkan oleh seseorang ulama. Subhanallah. Maka sebenarnya dengan kita belajar begini dan kita lihat satu kalimah itu ada orang pertikai, rupanya ada jawapannya. Bukan semata-mata bila dipertikai maksud dia lemah. Tak semestinya benda kalau boleh dipertikai, boleh dikritik, maknanya benda tu lemah. Kan tak mustahil kritikan tu rupanya salah. Lain orang cerita, lain dikritik. Akhirnya dia mengkritik benda orang tak bincang. Dia ingat dia betul, rupanya dia silap sebab dia salah kritik. Jadi kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang ingat bila satu benda boleh dikritik, maknanya benda tu salah. Tak semestinya. Yang dianggap salah dan kalah itu apabila suatu kritikan itu tidak mampu dijawab semula. Okey, alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca sikit lagi, iaitu merujuk kepada apakah dia an-nas. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah baca tentang al-zahir. Sebelum ni kita dah baca tentang al-mujmal. Kita dah merujuk apakah erti al-mujmal. Kemudian kita dah tengok sikit apakah maksud al-bayan. Dan al-bayan ada 3 makna bagi al-bayan, iaitu sama ada dalil yang menjelaskan, dalil bagi suatu penjelasan, atau penjelasan itu sendiri, atau makna yang akhirnya menjelaskan kalimah yang tidak jelas. Makna yang diinginkan. Jadi ada 3 makna bagi al-bayan. Dan setelah kita melihat kepada sebelum-sebelum ni, kita dah melihat apa dia al-mushkil. Okay, kita dah lihat apakah dia maksud, al-mujmal. Kita dah lihat apa makna mujmal. Kita dah tengok apa makna al-bayan. Sekarang kita akan tengok pula apakah makna an-nas. Kita biasa dengar para ulama kita kata la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad pada nas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan an-nas di sini? An-nas ada banyak makna. Kita akan lihat satu persatu biiznillah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wan-nassu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. An-nas adalah apa sahaja. Maksud dia apa sahaja kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Satu kalimah tidak ada makna yang lain, tidak ada banyak makna, hanya ada satu makna. Artinya kalimah itu sangat jelas maknanya. Tak terfikir orang makna yang lain. Maka ketika itu kalimah ini dinamakan an-nas. Jadi an-nas ada banyak makna. Basically sebut nas ni kita faham nas Quran, nas hadis. Dan ada orang faham la ijtihad dan ma'an nas, bila ada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah tak boleh ijtihad. Sedangkan ini tidak tepat. Kerana para ulama berijtihad. Walaupun ada ayat Quran dan juga hadis dalam memahami ayat Quran dan juga hadis tersebut. Jadi apa maksud la ijtihad dan ma'an nas? Yang dimaksudkan dengan an-nas dalam kaedah ini adalah an-nas yang didatangkan oleh Imam Haramain di sini, iaitu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, apa saja kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya makna yang satu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kalimah wa harrama, Allah telah mengharamkan. Kalimah mengharamkan ni jelas. Tak ada orang faham mengharamkan ni maknanya kalau kita buat tak berdosa, tapi kalau tinggal dapat pahala. Tak ada orang faham gitu. Orang takkan faham mengharamkan maksud dia mewajibkan. Tak, orang takkan faham gitu. Mengharamkan maksud dia tak boleh buat. Kalau buat berdosa, diancam dengan neraka. Jadi kalimah wa harrama itu adalah merupakan kalimah yang sangat jelas, tidak ada makna yang lain. Maka ia termasuk dalam kategori an-nas. Sebab tu kalau kita lihat para ulama tidak berijtihad dah dalam isu riba haram atau tidak. Kerana ayat wa harrama riba itu adalah ayat yang bersifat nas. Maka nas tidak ada makna yang lain, dia hanya ada satu makna. Maka tidak boleh satu kalimah yang berada dalam kategori an-nas dipahami pula berdasarkan makna-makna yang lain yang direka-reka oleh seseorang. Tak boleh.
Dia kena faham berdasarkan makna yang satu-satunya itu. Contoh apa di sini datangkan? Ka Zaidin fi ra'aitu Zaida. Contoh, kita ada seorang sahabat kita nama Zaid. Katakan kita dalam kelas kita ada seorang lelaki, memang kita kenal dia, nama dia Zaid. Dia seorang je nama Zaid. Kita berborak sama-sama kawan-kawan kita. Ya akhil karim, wallahi ana ra'aitu Zaidan al-yawm fi hadiqatil hayawan walam ya'ti ilal madrasah. Contoh, wahai saudaraku, wahai sahabatku, hari ini saya tengok Zaid ada di apa namanya, di zoo, dia tak pergi sekolah. Contoh, dia tak pergi sekolah, dia pergi ke zoo. Jadi adakah boleh orang yang mendengar berita ini fahami, oh Zaid ni maksud dia Ahmad. Kebetulan dalam kelas semua ada nama Ahmad. Ada nama Ahmad, ada nama Zaid, ada nama Muhammad. Contoh, tiba-tiba saya kata kepada kawan-kawan, kata pada Ahmad, pada Muhammad, pada kawan-kawan yang lain, ana ra'aitu Zaidan fi hadiqatil hayawan. Saya tengok Zaid di zoo. Boleh tak orang yang dengar berita daripada saya ini, dia faham, oh maknanya kamu dah lihat Ahmad. Sebab Zaid maknanya Ahmad. Orang tak boleh faham begitu. Kerana Zaid memang merujuk kepada kawan kita yang kita kenal yang namanya Zaid. Ahmad orang lain. Ahmad yang satu orang yang lain, yang handsome contohnya, yang memakai cermin mata contohnya. Jadi orang lain. Jadi tak boleh kita faham Zaid dengan makna yang lain, kerana Zaid hanya ada satu makna, iaitu merujuk kepada seorang yang bernama Zaid yang kita kenali. Jadi tak bolehlah kita fahami Zaid dengan makna-makna yang lain, kerana ia berada dalam definisi ataupun berada dalam kategori an-nas. Okey. Waqila fi ta'rifin nas, dikatakan. Maknanya bila disebut dikatakan ini ada ini adalah definisi yang kedua bagi kalimah an-nas, tetapi definisi ini lemah, definisi ini tidak kuat, tidak kuat. Waqila, dikatakan, adalah ulama berpendapat, tapi pandangan yang kedua ini ataupun definisi yang didatangkan di sini lemah. Maknanya definisi yang kuat adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, iaitu definisi yang mula-mula disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwayni. Definisi yang kedua bagi an-nas adalah waqila fi ta'rifin nas ma ta'wiluhu tanziluhu. Dikatakan pada definisi an-nas, ada ulama berpendapat an-nas adalah ma, apa saja kalimah, ta'wiluhu, huraiannya adalah tanziluhu. Huraian kalimah yang satu kalimah itu adalah kita menurunkan kalimah tersebut. Ta'wiluhu tanziluhu. Ta'wil maknanya kita memahami suatu kalimah itu. Tetapi kalimah ta'wil ni dia maksudnya kita memahami secara kita memahaminya secara, kalau asal kalimah ta'wil ni maknanya satu benda yang memerlukan kepada kajian. Kita nak dapat kefahaman tu kita perlukan kajian. Mari kita memahaminya dengan cara yang teliti. Itu asal mana takwil. Mari ada satu benda yang sukar, kita pun melihat benda tu, kita cuba fahami, akhirnya kita faham. Itu dipanggil takwil. Asal pada kalimah awwala yu'awwil. Dia ada unsur masyaqqah, dia ada unsur kesusahan di situ. Itu asal mana takwil. Cuma takwil yang dimasukkan di sini adalah memahami. Memahami. Apa saja kalimah yang kefahaman bagi kalimah tersebut adalah kita menurunkan kalimah itu. Maksudnya kita ambil kalimah itu, kita letakkan depan kita, terus kita faham. Satu kalimah yang kalau kita sebut, kita terus faham. Itu yang dimaksudkan dengan an-nas. Jadi kata Imam Al-Hattab, maksud ma ta'wiluhu tanziluhu, kalau ikut tanzil menurunkan, tindakan menurunkan sesuatu. Takwil maknanya kita memahaminya secara sukar sedikit. Tapi yang dimaksudkan bukan memahami secara sukar. Kita faham dengan jelas, dengan mudah. Lalu kata Imam Al-Hattab, maksud ma ta'wilu tanzilu yang diinginkan oleh yang mendatangkan definisi ini adalah yufhamu ma'nahu bimujarradi nuzulihi wala yuhtaju ila ta'wil. Ataupun wala yahtaj pemilih, ataupun wala yuhtaj pemilih. Ikut kita nak i'rab macam manalah. Wala yuhtaju ila ta'wilin.
Maksud ma ta'wiluhu tanziluhu adalah sesuatu, iaitu memahami makna sesuatu semata-mata dengan sebab turunnya kalimah tersebut. Mata-mata disebut kalimah itu terus dipahami maknanya. Dan kalimah itu tidak memerlukan kepada takwil, tidak memerlukan kepada kita kena memerhatikannya secara terperinci dan juga dalam. Di sini pun tuan-tuan dah nampak dah di manakah kelemahan definisi ini, kerana menggunakan kalimah takwil yang makna takwil ni dia mengandungi unsur sukar. Baik, saya sambung sikit lagi berkenaan dengan definisi an-nas. Definisi an-nas bagi sebahagian para ulama, iaitu yang berbunyi ma ta'wiluhu tanziluhu. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Sebentar tuan-tuan, saya nak share link ni di bahagian komen kelas sebelumnya. Takut sahabat-sahabat kita ada yang tertanya-tanya di manakah kelas yang seterusnya. Sebentar. Boleh pula habis bateri, ingatkan banyak lagi. Sebelum ni masalah headset, sekarang masalah saya pula minta maaf. Sebentar. Sebentar ya, saya nak maklumkan apa namanya kita punya yang terbaru. Okey. Okey, khair insya-Allah. Moga-moga dimudahkan Allah. Baik, kita pergi kepada takrif bagi an-nas yang kedua tadi. Definisi pertama selesai, definisi datang oleh Imam Al-Haramain. Definisi yang kedua iaitu ma ta'wiluhu tanziluhu. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Maksud dia sesuatu benda yang difahami apabila benda itu didatangkan serta-merta. Bila benda itu disebut saya serta-merta, kita terus faham. Sebarang perkara, sebarang kalimah yang kalau disebut kita terus faham tanpa kita faham benda lain, maka itu dinamakan sebagai an-nas. Itu dinamakan sebagai an-nas, tanpa perlu kepada takwil, tanpa perlu kita nak pindahkan kepada makna lain atau kita nak fahami secara sukar. Jadi di sini kita berhentikan saja di sini. Maka bila kita perhatikan kalimah ma ta'wiluhu tanzilu, kalimah takwil itu sendiri telah menjadi sebab mengapa definisi kedua ini adalah lemah. Kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, definisi ini adalah lemah. Definisi ini adalah lemah kerana takwil itu dia mengandungi maksud, ada unsur kesukaran. Dia ada maksud unsur kesukaran. Satu benda yang perlu difahami secara sukar. Kerana kalimah at-taf'il, semua benda atas wazan taf'il, dia ada unsur takalluf wal mu'anah. Dia ada unsur kesukaran dan kita terpaksa berpenat lelah untuk mendapatkan perkara tersebut. Sedangkan an-nas tidak memerlukan kepada sebarang penat lelah. Cukup dengan kalimah itu didatangkan depan mata kita, terus kita faham. Cukup dengan kita dengar kalimah itu, terus kita faham. Maka sebenarnya tidak ada unsur sebarang kesukaran pada an-nas. Jadi di sinilah kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, guru kami dalam bidang usul fiqh, kata beliau, di sinilah sebab mengapa ta'rif yang kedua ini didatangkan oleh Imam Al-Haramain dengan kalimah waqila, dikatakan, untuk menunjukkan bahawa definisi ini lemah. Kerana walaupun yang diinginkan oleh orang tersebut yang mendatangkan definisi ini, dia inginkan iaitu satu kalimah yang bila disebut semua orang faham. Tapi disebabkan digunakan kalimah takwil, dan takwil itu atas wazan taf'il, dan taf'il ada unsur kesukaran, maka ketika itu dia sudah bercanggah dengan realiti an-nas.
Kerana an-nas adalah sebarang kalimah yang kalau sahaja digunakan terus difahami tanpa perlu bersusah payah dan berpenat lelah. Okey, selesailah dari segi definisi an-nas. Contoh an-nas apa dia? Contoh dia nahwu fasiyamu thalathati ayyam. Contohnya kalimah fasiyamu thalathati ayyam, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-196. Begitu juga ayat ini ada dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89. Fasiyamu thalathati ayyam, maka orang itu hendaklah berpuasa selama 3 hari. Jadi di mana kalimah yang jelas, iaitu kalimah salasah. 3 takkan orang faham maksud dia 5. 3 takkan orang faham maksud dia 10. 3 adalah 3. Jadi ini adalah kata Imam Al-Hattab, fa innahu yufhamu ma'nahu bi mujarradi nuzulihi. Kalimah salasah ini akan difahami maknanya semata-mata apabila kalimah itu turun. Maksudnya kalimah itu datang kepada kita. Bila kalimah itu datang saja, terbit je, terpampang je depan mata kita, kita akan terus memahami bahawa ianya adalah bermaksud bilangan 3. Jadi tak perlu pun untuk kita berfikir, tak perlu, terus kita faham. Jadi ini yang dimaksudkan dengan Allahumma salli ala Rasulillah, dengan maksud satu kalimah yang apabila dia datang terus difahami maknanya. Okey, ma ta'wiluhu. Jadi cuma definisi ni ada unsur dhaif sikitlah, dia ada unsur kelemahan. Kemudian kata Imam Al-Hattab, wala yutawaqqafu fahmuhu ala ta'wil. Tidak perlu kefahaman kalimah salasah itu kepada ta'wil, kepada kita nak kena faham secara bersungguh-sungguh. Tak perlu sampai kita kena pening-pening nak faham apa dia salasah ni. Salasah ni apa dia? Salasah ni 10 ke 8 ke apa? Tak akan kita pening-pening. Terus kita faham salasah adalah 3. Jadi inilah definisi kedua bagi an-nas. Dan saya telah datangkan apa yang kami dengar daripada Fadilatul Syekh Said bin Syatu Asy-Syafi'i, yang mengatakan bahawa definisi kedua ini walaupun yang diinginkan adalah makna yang benar, iaitu sebarang kalimah yang kalau disebut terus difahami, tetapi disebabkan ada kalimah ta'wil. Ta'wil ni maksud dia al-fahmu, ada unsur kefahaman al-fahmu. Dan kalimah ta'wil ni dia menggunakan wazan taf'il, dan taf'il mengandungi erti kesukaran, dia mengandungi ruh kesukaran. Maka sedangkan an-nas tidak ada unsur kesukaran dalam memahami maknanya, maka disebabkan kalimah ta'wil yang ada pada definisi ini telah dianggap sebagai definisi yang lemah. Okey, alhamdulillah selesai kita membicarakan perkara ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti dari mana asalnya datang kalimah an-nas. Diambil daripada kalimah apa. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti asal muasal, asal punca kalimah an-nas. Yang an-nas yang dimasukkan oleh Imam Al-Haramain, beliau sebut ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Itu adalah definisi an-nas dari sudut istilah ilmu usulul fiqh. Nanti kita akan tengok secara bahasa ni nas ni apa maknanya, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat difahami. Dan saya juga mohon kemaafan kerana berlaku tadi tiba-tiba putus dan masa kita sedang berada dalam kelas saya tiba-tiba terputus. Ala kulli hal, moga-moga apa yang kita pelajari ini baik dan difahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kita untuk terus dapat mendalami kitab Qurratul Ain karangan Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam memahami Syarhul Jalalil Mahalli dan dalam memahami Matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua di atas kesudian untuk mempelajari kitab ini. Moga-moga diberikan kefahaman dan kebaikan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.